Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Puan Helena yang saya kasihi dan juga rakan-rakan seperjuangan yang menonton video ini yang kami kasihi sekalian. Pertama sekali, saya Syahmiddin Al-Hakimi bin Yusrizan bersama rakan seperjuangan saya dalam kumpulan kami iaitu Muhammad Iqbal bin Muhammad Syafi'i, Nur Ain Nashuha dan juga Nur Aisyah akan bersama-sama membentangkan topik yang kami pilih iaitu penulisan separa berpandu. Topik yang kami akan pilih ini akan dibentangkan keempat-empat orang bersama-sama dalam slide yang masing-masing kami pilih. Mari kita mulakan. Hai semua, terlebih dahulu saya mau perkenalkan diri saya. Saya Nur Isha binti Patarasa. Di sini sekarang ni, saya akan jelaskan apa itu penulisan separa berpandu. Kenapa dia disebut sebagai separa berpandu? Kerana ia merupakan sejenis penulisan yang tidak dikawal sepenuhnya. Itulah dikatakan separa berpandu. Walaupun diberi garis panduan tertentu, namun murid-murid diberi sedikit kebebasan untuk membuat karangan. Kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah dari segi cara mereka memilih perkataan ataupun membuat ayat dalam karangan tersebut berdasarkan apa yang mereka imajinasikan atau mereka fikirkan. Dan apa yang kita sedia tahu juga, kebanyakan daripada murid-murid ni menulis karangan, terutama karangan yang berformatkan cerita, diorang akan lebih cenderung buat karangan tu berdasarkan pengalaman sedia ada mereka lah untuk mengolah isi karangan mengikut perenggan. Dan melalui cara ini mereka dapat meluahkan isi fikiran biarpun terdapat sedikit kawalan. Namun sekurang-kurangnya kawalan tersebut dapat memberi cetusan idea. Kawalan yang difahamkan di sini pula adalah seperti dalam soalan tersebut ada spesifik tajuk untuk mereka cipta karangan supaya macam tidak lari topik lah begitu. Itu yang difahamkan dengan dia punya kawalan. Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rakan-rakan saya. Itu sahaja. Seterusnya, kita pergi kepada kaedah pengajaran yang boleh dilaksanakan dengan mengaplikasikan teknik penulisan separa berpandu. Pertama sekali, murid-murid diberi satu bentuk grafik. Kemudian, murid-murid diminta untuk mengisi bahagian-bahagian karangan dalam grafik tersebut dengan perkataan yang berkaitan. Apabila lengkap dan selesai bahan grafik tersebut, barulah penulisan penuh dilakukan dengan mengembangkan perkataan tersebut supaya menjadi ayat-ayat yang bertaut dalam pemerengganan yang sempurna. Dalam bahasa mudahnya, bentuk grafik tersebut dijadikan sebagai stimulus supaya murid-murid dapat merangsang pemikiran mereka, kemudian dapat diaplikasikan dalam penulisan mereka tersebut. Bukan itu sahaja, jenis kemahiran menulis dalam penulisan separa berpandu boleh merangkumi aspek seperti karangan berstruktur. Ini mungkin termasuk seperti karangan naratif, deskriptif atau persuasif yang mempunyai elemen-elemen seperti pengenalan, plot, konflik, penyelesaian dan juga penutup. Nama saya Nur Ain Nashuha binti Yusof. Di sini kami ambil contoh tajuk Hari Perayaan yang paling menggembirakan. Di sini ayat pertamanya adalah Hari Raya merupakan hari yang sangat dinantikan oleh aku dan keluargaku. Setiap tahun kami menyambut dengan gembira. Maksudnya di sini kedua-dua ayat pertama ni dia menceritakan tentang pengenalan tentang hari perayaan tu. Hari perayaan yang dimaksudkan tu hari raya lah. Kemudian pagi itu kami mula dengan menziarahi ahli keluarga
di kampung, namun tiba-tiba menjadi hujan lebat. Di sini kita dapat lihat bahawa cuaca menjadi hujan lebat itu adalah konflik di dalam penulisan tu. Kemudian penyelesaiannya, walaupun hujan, kami masih gembira kerana bersama-sama kami membuat aktiviti dalam rumah dan bermain permainan tradisional sehingga hujan reda. Walaupun mereka ditimpa hujan yang lebat, mereka masih merayakan perayaan hari raya tersebut. Itu adalah penyelesaian dia, ya, di mana mereka membuat aktiviti di dalam rumah dan bermain permainan tradisional sehingga hujan reda. Maksudnya mereka mengisi masa mereka dengan membuat aktiviti dalam rumah. Kemudian kita pergi kepada penutup. Hari perayaan ini adalah yang terbaik kerana meskipun terdapat halangan, kami tetap gembira bersama keluarga. Maksudnya di sini, walaupun hari perayaan mereka tu, cuaca sewaktu hari perayaan mereka tu hujan lebat, mereka tetap gembira kerana mereka dapat membuat aktiviti di dalam rumah bersama keluarga mereka. Macam tu. Seterusnya, yang terakhir, contoh yang terakhir, cerita bergambar dengan naratif. Dengan gambar, apabila dengan gambar ataupun image yang kita berikan kepada anak-anak, murid-murid pelajar sekolah rendah ini, mereka boleh olahkan cerita. Mereka boleh menulis cerita bergambar bersama naratif yang ringkas, asalkan ikut ataupun berkaitan dengan image yang kita berikan kepada mereka. Sebagai contoh, gambar seorang kanak-kanak sedang bermain di taman. Mereka boleh bervariasikan cerita, mereka boleh mengolah-olahkan cerita mengikut apa yang ada dalam pemikiran mereka, mengikut kreativiti mereka masing-masing, menggunakan imajinasi mereka sendiri, ikut sahaja apa yang telah ditetapkan dalam gambar, dalam masa yang sama mengolah-olahkan cerita, jadikan cerita itu lebih menarik lagi mengikut pemikiran mereka, asalkan ikut dan berkaitan dengan image yang kita berikan dan tidak lari daripada image. Sebagai contoh, tidaklah kita mau ada pelajar ni, kita mau bagi gambar budak-budak bermain di taman, tiba-tiba boleh ada di rumah. Dia boleh jadi lari daripada topik, tidak berada di taman. Ataupun boleh jadi berada di rumah, asalkan dia pergi ke taman. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak, mereka boleh namakan kanak-kanak itu siapa? Nina. Nina sangat gembira. Apabila kanak-kanak itu sedang bermain, sudah pastinya mereka gembira. Nina sangat gembira pada hari itu. Dia pergi ke taman, contoh macam dia dari rumah pergi ke taman, bermain dengan rakan-rakannya. Mereka berlari dan bergelak ketawa. Nina melompat dari bucu ke bucu, merasa bebas seperti burung. Dan part yang paling menarik untuk kanak-kanak dalam mengolahkan cerita dan tidak lari daripada arahan yang diberikan, mereka jadikan cerita itu lebih menarik lagi dengan memberikan plot twist. Sebagai contoh, tetapi tiba-tiba dia tergelincir. Dengan pemikiran kanak-kanak ini yang kreatif ini, sebenarnya itulah menjadikan mereka lebih mahir dalam menulis dan mengarang sebuah cerita, dan akhirnya mereka akan menjadi lebih kreatif untuk menyampaikan cerita dan idea mereka di masa-masa yang akan datang. Jadi jelaslah dalam penulisan secara berpandu, separuh berpandu ini, untuk sekolah rendah, mereka telah berikan bantuan. Mereka telah membantu kanak-kanak ini untuk kembangkan kemahiran menulis sambil membolehkan mereka menggunakan imajinasi dan kreativiti dalam menyampaikan cerita ataupun idea mereka. Mereka dalam keadaan terkawal tetapi tidak sepenuhnya. Kerana apa? Bebas dalam memikirkan cerita, asalkan dalam keadaan terkawalnya itu ikut dalam cerita yang kita berikan daripada gambar.
Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Mohon maaf atas segala serba kekurangan. Yang baik itu datang daripada ilahi, yang kurang itu pun datang juga daripada ilahi. Baik buruk semua datang daripada ilahi, cumanya melalui kekurangan itu melalui daripada kelemahan kami juga sebagai manusia. Terima kasih kerana menonton. Mohon maaf juga sekiranya ada sedikit kesilapan dalam menyampaikan, sekiranya ada kekurangan dalam menyampaikan. Terlebih terkurang pun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.